Assalamualaikum semua. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Purple. Alhamdulillah, kali ini kita akan mempelajari bidang tilawah pelajaran 1, tajuk Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Okey, standard pembelajaran kita pada kali ini. Pada akhir pembelajaran, kita akan dapat membaca ayat 162 hingga 163 surah Al-An'am dengan betul, lancar serta bertajwid. Yang kedua, menyatakan intisari ayat, menghafaz ayat 162 hingga 163 surah Al-An'am dengan betul, lancar serta bertajwid. Dan yang terakhir, mengamalkan bacaan ayat 162 hingga 163 surah Al-An'am dalam solat dan zikir secara beradab dan istiqamah. Alhamdulillah. Okey, PDPC pada kali ini Saza tidak akan berseorangan, tetapi akan ditemani oleh Aisyah dan Hanis. Yang mana Aisyah dan Hanis akan membantu Saza untuk membaca potongan ayat bacaan dan hafazan bagi surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Okey, kita akan jemput Aisyah untuk baca dulu, untuk memperdengarkan bacaan Aisyah. Mana Aisyah? Aisyah? Ya, saya Ustazah. Okey, saya baca ya Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Tahniah kepada Aisyah kerana berani memperdengarkan bacaan bagi ayat 162 surah Al-An'am. Bacaan yang sangat baik. Okey, tahniah kepada Aisyah. Okey, baik. Kita akan teruskan lagi tajuk pembelajaran kita pada kali ini dengan bacaan ayat 163 surah Al-An'am. Okey, kali ini kita nak jemput siapa pula? Tadi Aisyah telah memperdengarkan bacaan ayat 162 bagi surah Al-An'am yang mewakili kelas 1 ceria. So, kali ini kita akan jemput Hanis, wakil kelas 1 gemilang. Okey Hanis, mulakan bacaan. Ya Ustazah, saya mulakan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Okey tak bacaan saya Ustazah? Okey, harap Ustazah baiki mana yang saya perlu baiki ya Ustazah. Alhamdulillah. Sedapnya bacaan Aisyah dan Hanis. Okey, terima kasih Aisyah dan Hanis. Untuk bacaan seterusnya kita akan jemput pula siapa ya? Okey, nanti kita tengok kita nak jemput siapa lagi untuk kelas seterusnya. Okey, jom kita baca sama-sama semula daripada ayat 162 hingga 163 surah Al-An'am. Okey, baca sama-sama tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. Okey, Alhamdulillah kita dah selesai baca ayat 162 hingga 163 surah Al-An'am. Okey, saya harap untuk ayat 162 hingga 163 ni semua kena hafal tau. Untuk next punya kelas, Ustazah akan tanya dulu secara rawak. Kita tengok siapa yang dah berjaya hafaz. Baik, untuk aktiviti PDPC kita yang seterusnya pada kali ini, kita juga akan membincangkan tentang intisari ayat dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Okey, yang pertama, solat ialah tonggak kepada segala amalan seseorang. Kenapa menjadi tonggak? Kerana solat akan mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Kita jaga solat, insya-Allah berjaya dunia akhirat. Yang kedua ialah segala ibadah yang dilakukan perlu mengikut syariat Nabi Muhammad. Maksud dia apa? Nabi tak buat, kita jangan buat. Tapi Nabi buat, kita buat, insya-Allah pahala pun dapat. Dan yang ketiga, kehidupan di dunia perlu dipenuhi dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasul sesuai dengan tugas kita sebagai hamba Allah. Maksud dia apa-apa sahaja tindakan kita perlulah selaras selari dengan perintah Allah dan juga Rasul. Allah kata solat, solat. Allah kata jangan curi, jangan curi. Bermaksud apa? Apa-apa sahaja perintah Allah wajib buat untuk cemerlang dunia dan akhirat. Okey, macam mana setakat ni? Semua faham ke apa yang saya cuba sampaikan? Alhamdulillah, semua faham. Okey, kita akan teruskan lagi aktiviti PDPC kita dengan masih lagi membincangkan tentang intisari ayat surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Okey, yang seterusnya menyerahkan segala urusan kehidupan dan sesudah kematian kepada Allah. Bermaksud kita serahkan segala urusan hanya kepada Allah. Ini berkaitan dengan konsep tawakal. Yang kelima adalah keikhlasan ialah faktor utama ibadah diterima oleh Allah. Keikhlasan bermaksud di sini kita tidak mengharapkan sebarang ganjaran ataupun balasan daripada manusia. Cukuplah setiap apa yang kita lakukan, yang kita amalkan diterima oleh Allah dan mendapat ganjaran syurga. Contohnya, kita tolong cikgu angkat barang. Nampak cikgu bawa barang banyak. So, kita sebagai murid tolong untuk ringankan beban cikgu. Tapi dengan syarat bukan mengharapkan balasan daripada cikgu, bukan mengharapkan ganjaran, tapi semata-mata ikhlas kerana Allah. InsyaAllah dapat pahala. Yang keenam adalah umat Islam menjauhi syirik. Apa yang dikatakan perbuatan syirik? Syirik berlaku bila kita menduakan Allah. Maksud dia apa? Contoh, kita sedang mengalami masalah dan buntu, tak tahu nak cari jalan.
akhirnya kita pun bertemu dengan bomoh. Bomoh tu siapa? Manusia ataupun hamba Allah yang meminta bantuan dengan jin ataupun syaitan. Okey, secara tidak langsung kita pun telah memohon pertolongan dengan bomoh dan juga jin ataupun syaitan tersebut, dan akhirnya telah melakukan perbuatan syirik secara tidak sedar. Ingat, perbuatan syirik adalah haram dan berdosa. Sesiapa yang melakukan perbuatan syirik tidak akan dapat mencium bau syurga. Justeru, sebagai umat Islam, kita wajib menjauhi perbuatan syirik dan memohon hanya kepada Allah. Hanya Allah lah sahaja tempat kita bergantung. Tak kiralah apa-apa masalah pun, berat macam mana masalah pun, serahkan segala-galanya kepada Allah. Alhamdulillah, selesailah sudah PDPC kita pada kali ini. Okey, kita akan cuba ingat semula, imbas semula apa yang kita telah belajar dalam tajuk kali ini daripada awal sehingga akhir. Kita telah mempelajari surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Kita juga telah membaca potongan ayat tersebut, kemudian menghafaz ayat tersebut. Okey, terima kasih kepada Aisyah dan Hanis daripada kelas 1 Ceria dan 1 Gemilang yang sudi membaca potongan ayat bacaan pada awal pembelajaran kita tadi. Okey. Kemudian kita juga ada membincangkan tentang intisari ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 162 hingga 163, yang mana intisari tersebut terlalu banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Contohnya, apa-apa sahaja tindakan dan perbuatan kita, ingat, hanya kepada Allah sahaja tempat kita bergantung. Semoga semua mendapat manfaat yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Alhamdulillah, saya sudah pembacaan kita pada kali ini. Semoga kita bertemu lagi untuk kelas seterusnya dalam channel Cikgu Purple. Ma'assalamah wa ila liqa.